Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan etika belajar dalam Islam, topik yang biasa tapi selalu diabaikan kita semua. Pada kali ini saya akan merujuk kepada satu kitab yang popular berkaitan tentang etika belajar dalam Islam, iaitu Ta'lim Al-Muta'allim fi Tariqit Ta'allum, karya Al-Zarnuji. Kita perlu faham sebenarnya dalam Islam hakikat ilmu adalah untuk mencapai kebenaran yang menerangi akal dan hati, yang mampu mengangkat darjat manusia lebih tinggi dan berada pada kedudukan yang mulia di sisi ilahi. Syekh Al-Zarnuji mengingatkan bahawa belajar ini akan membantu manusia membezakan mana yang baik, mana yang buruk, menjadikan manusia berani mencabar diri dan tidak menjadi seorang yang penakut. Baiklah, sekurang-kurangnya terdapat 10 etika belajar. Kita mulakan dengan yang pertama. Pertama adalah niat. Niat utama belajar adalah untuk mencapai keredaan Allah, untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Justru kita belajar bukanlah untuk semata-mata mengejar kerjaya dan pangkat, kerana itu hanyalah cita-cita di dunia. Kita perlu sentiasa memperbaharui niat. Ingat, al-umur bimaqasidiha. Semua perkara perlu pada maqasidnya, perlu pada niatnya, dan niat itulah yang akan membawa kita ke jalan kebenaran. Dan jika kita semata-mata mengejar dunia, maka kita akan mudah untuk tersasar dari landasannya. Yang kedua adalah memilih ilmu dan memilih kawan. Kenapa ya kita perlu memilih ilmu? Kita kena sedar bahawa tidak semua ilmu memberi manfaat. Sebab itu kalau kita berdoa, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita lihat dalam dunia social media sekarang, terlalu banyak page-page yang mungkin namanya untuk ilmu tapi hakikatnya sekadar menyebarkan gosip. Kita perlu berhati-hati dalam memilih ilmu. Dan ilmu ini pula kita perlu ingat bahawa kita perlu menuntut ilmu untuk memberi manfaat. Justru apa-apa juga bidang yang kita pilih, kita kena ingat tujuan kita adalah untuk memberi manfaat. Dan kenapa ya kena perlu juga memilih kawan dalam menuntut ilmu? Kawan ini penting dalam menuntut ilmu, kerana proses pembelajaran ini kita akan pasti melalui jalan-jalan sukar, banyak dugaan, banyak tekanan. Apa yang saya perhatikan, kebanyakan kes-kes pelajar yang mengalami tekanan ketika belajar adalah kerana para pelajar sebenarnya tiada tempat untuk meluahkan perasaan. Dengan adanya sahabat-sahabat, para pelajar boleh berkongsi masalah, sama ada masalah peribadi, masalah kewangan, masalah pembelajaran, sekurang-kurangnya dapat meringankan tekanan. Etika yang ketiga adalah menghormati ilmu dan guru. Para pelajar perlu menghormati ilmu dan guru. Menghormati ilmu sangat berkait rapat juga dengan menghormati guru. Dalam konteks semasa, kita bolehlah melihat kepada menghormati ilmu ini tidak copy and paste dalam membuat assignment, tidak membuat plagiat dalam peperiksaan. Menghormati guru termasuklah dalam adab berinteraksi dengan guru, adab bertingkah laku. Saya tak nafikan guru-guru juga adalah manusia yang juga melakukan kesilapan, dan para pelajar bukanlah tidak boleh menegur guru, tetapi perlulah melakukan teguran dengan adab dan sopan. InsyaAllah dalam suasana pembelajaran yang murni sebegini akan memberi keberkatan dalam proses menuntut ilmu. Etika yang keempat, bersungguh-sungguh, istiqamah atau berterusan dan penuh minat. Sesungguhnya Allah suka para pelajar yang menuntut ilmu dengan penuh ketekunan. Saya tak nafikan menuntut ilmu ini merupakan satu proses yang bertahun-tahun. Kesungguhan itu perlu diiringi dengan semangat istiqamah, iaitu berterusan. Bukan sekadar kita habis SPM, kita rasa sudah merdeka. Bukan sekadar kita dah habis degree, kita rasa sudah berjaya. Kerana bila masuk alam kerjaya, kita perlu lagi untuk terus belajar. Dan apabila sudah pencen pun nanti, kita akan terus menuntut ilmu sehingga ke liang lahat. Islam menekankan, tuntutlah ilmu dari dalam buayan sehingga ke liang lahat.